Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi pada pagi ini cuma lewat sikit, minta maaf. Walau bagaimanapun uh, seperti yang kita janjikan untuk bersiaran lagi pagi ini, dan insya-Allah cuma tajuk pagi ini ni dia agak lain sikit. Kita nak sambung, saya nak continue yang semalam punya tentang syaitan ni. Jadi hari ni kita nak fokus lagi. Sebab dalam kita nak beramal ibadat menuju Allah ni, musuh utama kita adalah syaitan ni. So biarlah kita kenal dia. Jadi sekurang-kurangnya lepas ni bila kita nak buat apa-apa perkara sekalipun, kita dah mula faham dah bahawasanya dialah yang musuh kita, yang kita jadi bercelaru dalam hidup kita ni. Hambat dunia kena tak kena, nak akhirat pun tak, dunia pun tak. Orang kata fid dunia wal akhirah, dunia untuk akhirat. Macam mana dunia untuk akhirat tu? Macam cara kita sekarang ni kah? Lepas tu kita ni pula ada mazhab pun tak tahu. Mazhab apa kita ikut. Jadi nak balik kepada Allah ni tak ada mazhab pun tak ada. Pedoman tu, panduan kita tak ada. Tu yang kita nak buat juga pengajian ni, sekurang-kurangnya kita tahu dah kedudukan kita tu di mana. Tak adalah kita nak berambat sangat dengan kehidupan dunia ni. Buat kerja macam biasa. Dah kita pegang amanah, kita buat. Tak ada hal yang tu. Cuma yang masalah kita ni sampai kita lupa tinggal kepada akhirat. Okey. So jadi pagi ni kita nak bincang tengok sikit tentang dunia, akhirat, dunia, syaitan, nafsu tu macam mana kedudukan dia tu. Kita lihat dalam carta ni, apa yang saya ini tulis kasar-kasar je. Pekerjaan yang kita buat, kalau kita kira jam yang kita buat benda dunia ni, kalau kita kira bekerja, bersantai, shopping, hypermarket, lepak, kedai kopi, politik, sukan, WhatsApp lagi, katalah satu hari 13 jam tu, start pada pagi tu, bangun lepas subuh, Assalamualaikum, dah buat kerja dunia dah. Tengok tak sempat nak berzikir dah. Kemudian amalan akhirat, setiap hari berapa solat, katalah solat 5 kali, setiap kali solat katalah 10-12 minit, adalah dalam sejam tu. Tu solat sajalah dengan zikir, kalau lebih kurang dalam sejam lah. Katalah kalau lama kat masjid sikit mungkin sejam setengah, 2 jam pun tak apalah kita letak. Kemudian waktu kuliah 30 minit, sejam kalau bagi kuliah. Kalau tak ada kuliah, merapu ya kan, lepas mayang merapu, kuliah tak ada, lepak sembang, telah 30 minit. Berzikir satu hari ni 60 minit ada, okeylah 60 minit. Pergi dakwah sikitlah, sembang kawan, ajak ke mana tak tahu, dakwah lah, katalah jumlah 2 jam atau 3 jam. Jadi baru 13 yang baru jam, 15 jam. Mana lagi baki jam tu, baki jam lagi letak mana? Jadi maknanya kalau kita tengok balik kat sini, waktu kita lara habis dengan tak ada faedah berbelas-belas jam. Jadi macam Imam Ghazali sebutlah, apabila seseorang kamu telah mencapai usia 40 tahun, 40 tahun akhirat, sekiranya apabila amal kebajikannya tidak mengatasi amal kejahatannya, maka bersiap sedialah ia untuk masuk ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana benda maksiat ni, setiap satu maksiat, satu dosa dia buat, maksiat tu dosa lah, satu maksiat dia buat tu, Allah akan titikkan satu titik hitam pada hati dia. Jadi bila cukup umur dia 40 tahun, dah penuh dengan titik hitam dalam hati dia, dah tak ada lagi ruang untuk hidayah masuk dalam hati. Walaupun dia buat baik pun macam tu je, baik pun sekadar baik je. Macam orang pencen kan, dah pencen barulah teringat lagi masjid. Alhamdulillah lah, teringat juga. Ada yang tak peduli langsung, masjid pun tak kenal dah kan, pergi nak merapu lagi, masa dah tak cukup. So jadi yang Tuhan sebut dalam Quran tu, maksud dia tu, Allah kata, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi kemewahannya. Ini termasuk kemewahan, pangkat, kebesaran dan sebagainya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Hurur. Itulah hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya. Tu dia rasa hebat kan, dia dulu pegawai besar, gaji banyak, atau orang meniaga, kaya raya. Ini orang dia panggil terpedaya. Lepas tu dia kata dunia fil ghurur. Dunia ni tipu daya. Kemudian kalau kata hadis daripada Nabi pula dalam hadis Muslim, demi Allah, dunia ini dibanding dengan akhirat, seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut, air yang tersisa di jarinya ketika diangkat, itulah nilai dunia. Celup dalam laut
dengan jari tu angkat sikit, melekat kat jari itulah dia dunia. Hak lain tu semua akhirat. Bayangkan macam mana. So dengan sebab itulah apa kita nak kena buat bila kita ada duduk dalam keadaan ni, dah kita masabah Allah teruknya aku ni, kita kembalilah bersyahadah balik. Kita kena renew balik, tajdid balik iman kita. Sebab iman ni boleh turun naik. Iman kita tak macam iman jin. Iman jin tu Allah bagi ada iman satu bahagian dia. Makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin turun. Dia tak macam iman orang manusia. Manusia dia naik setinggi-tinggi naik lebih ada malaikat, dia turun ke bawah. Teruk sungguh kalau turun bawah ni. Begitu. So jadi sebagai perbandingan untuk kita mulakan kuliah kita pagi ni. Wallahu a'lam. Pagi dah dekat tengah hari sebenarnya ni. Baik, kemudian kita tengok lagi yang carta yang kedua ni. Yang mana Tuhan sebut dalam Al-Ankabut ayat 64. Mafhum dia. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Jadi Allah dah bagi tahu dah kat kita. Dunia ni main senda gurau, seronok je. Anak bini pun senda gurau, harta pun senda gurau, semua tu senda gurau. Dan sungguhnya akhirat tu ni yang benar. Sebab itulah kita Islam diperintah, Allah dan Rasul perintah supaya kita beribadah. Kan? Mana kita kena ada ubudiah kita kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah setiap masa waktu dan ketika. Supaya kita tak terugi. Ni kita ni dah rugi banyak dah. Kita dah high time dah sekarang ni. Sebab tu tadi saya sebut yang Imam Ghazali sebut ad-dunya fil ghurur ni. Dunia ni tipu daya. Memang dia tipu. Kita punya puluh nak jadi kaya raya, kita tengok apa kita dapat. Letih, lembek, long lay. Rasa penat lah. Ni jadi isu-isu COVID ni pula macam ni. Hari-hari duk pening kepala. Cerita pasal ekonomi, apa nak jadi lepas ni. Kan? Sebab kita tak bergantung dengan Tuhan. Kalau kita bergantung dengan Tuhan, orang beriman dia tenang hati dia. Allah nak bagi pada redha. Masalah nak sampai redha tu, nak mencapai radhiyallahu anhum wa radu'an tu. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Kalau kita duk main hambat dunia ni, kita tak redha kepada Tuhan, kita duk serabut habis. Kan? Sebab nak mencapai makan redha ni bukan senang. Kita redha apa yang Allah bagi, segala ketentuan Tuhan. Kita tak komplain, kita tak komen, tak petikai. Kita menyerah kepada Tuhan. Tapi kalau kita ada orang awam ni, tak apalah, menyerah tu menyerah, kita usahalah. Jangan berusaha berlebihan pula sampai jadi panik, jadi takut sangat-sangat. Jadi Tuhan sebut lagi. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Semalam kita bincang lah pasal syaitan. Peranan syaitan tu apa? Syaitan yang mana satu? Yang kerja dia, ketika kita kat dalam musibah, dia datang cucuk kita lagi. Dia datang takut-takut kita lagi. Nanti aku tengoklah bang. Bang, apa kau akan jadi lepas ni? Ni. Lepas COVID ni kau tengok, satu dunia tergolek, kau terkelepek lah bang. Kau je burger je. Ataupun kau kuat kelang, kau tutup kelang kau tu. Dia cucuk kita, dia hasut kita lagi. Lagilah kita panik, kita takut. Kan? Takut kita melampau-lampau sebabkan kita tak bergantung dengan Tuhan. Tapi kalau kita balik kepada Allah balik, ni mesti macam ni. Dalam keadaan ketakutan macam ni, kita mengaji ilmu macam ni, banyak manfaat kat kita balik. So kita jadi tenang. Tak ada stres. Bila stres kita jadi risau. Kita takut sangat-sangat. Jadi sebab itulah dunia ni kita tengok adalah permainan syaitan. Dia mainan dia. Kata manusia. Dia tahu manusia ni suka-suka keseronokan. Manusia ada nafsu. Manusia ada syahwat. Dia main dekat tempat tu. Sebab dia, jadi syaitan ni, dia akan menguasai setiap sifat-sifat yang tercela. Sifat mazmumah yang kita bincang semalam. Duduk dalam bahagian mana? Dalam rukun ihsan yang bahagian keji tu. Kufur, maksiat tu. Jadi sifat ni dahlah dikeji oleh syarak. Allah keji, Rasul keji, malaikat keji orang yang duduk dengan sifat mazmumah ni. Jadi kita nak ambil juga sifat tu. Kita nak pakai juga kat kita. Sifat tu duduk kat syaitan. Syaitan cukup boleh main benda tu, syaitan tu. Jadi kita kena buang sifat-sifat mazmumah tu dengan sombongnya, takaburnya, riak lah, angkuh lah, sum'ah lah, rasa macam-macam lah. Kemudian kita jangan duk sombong cakap macam ni. Jangan duk kata, aku mampulah melepaskan diri aku ni. Kau tengoklah kawalan dunia ni, siapa aku boleh kontrol bang. Tak usah risau. Aku boleh kawal. Jangan cakap. Berapa semalam kita kata, kita bincang 16 jenis syaitan yang duk tunggu kita di tiap-tiap tempat tu, dia tunggu kita. Kita pergi wuduk, syaitan walahan pula tunggu tempat wuduk. Kita nak mandi junub, dia tunggu kat situ. Kita masuk tandas, syaitan minal khubusi wal khaba'is, syaitan jantan betina dekat situ. Kita berjalan keluar kelih, belah kiri duk tunggu. Qarin tu, duk bisik hak jahat je hari-hari kita. Kan? Ada waktu ketika
syaitan ni pula datang kat kita. Macam-macam jenis syaitan. Siang. Jadi kita ni sentiasa dikelilingi oleh syaitan. Ingat senang nak lepas dah kita tak nampak dia. So ini yang kita nak kena faham sekarang ni. Dunia dia berlaga, bukan berlaga, dia synchronize dia dengan syaitan, dengan nafsu syahwat kita yang nafsu yang jahat ni. So benda ni kita nak kena belajar faham. Supaya bila kita faham, kita tak duduk kat situ dan kita ada usaha kita nak keluar dari situ. Barulah kita nak berusaha. Kalau tidak, kita buat tak kisah. Kita ikut je. Kita ikut punya kaki kita berjalan tu. Bawa berjalan ke mana pun. Kita tak peduli. Macam tu. Yang ni yang kita nak kena faham tu. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi bila kita dah mula memahami antara dunia, nafsu, syaitan, sekarang kita nak tengok pula. Dalam sebuah kitab, seorang sahabat Nabi, dia ada menulis tentang kisah bagaimana berlakunya khawatir. Khawatir ni adalah bisikan. Kisah macam mana Abu Sa'id Al-Khudri, kata silap saya tu. Dia menulis tentang ni orang-orang hebat. Dia tulis macam mana jenis bisikan yang berlaku kat kita. Jadi bila kita sebenarnya kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita ingat yang datang kita ni semua okey lah. Kalau nak berniaga pun istikharah pun tak nak. Macam pandai sangat. Pasal dia ada ilmu, ada master, ada PhD. Hak PhD lagi hebat lah. PhD pun bukannya dia bertalaki pun. Sekadar dia buat assignment sendiri, ada dia punya lecturer dia, itu saja. Tapi orang ulama ni dia mengaji lain. Dia bertalaki dengan guru tu, dia dapat maklumat direct, ilmu tu direct, dapat limpahan daripada cahaya nur ilmu yang ada kat guru mursyid tu, dia sampaikan Nabi, turun kat dia. Itu bezanya dengan orang-orang dunia hari ni. Sebab tu mereka ni bila dia tulis tu benda tu daripada Allah dan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tengok pula, bagi faham sekejap pagi ni, jenis bisikan. Apa dia jenis-jenis bisikan? Dia ada 4 jenis bisikan saya sebut kat sini. Yang pertama sekali, daripada Tuhan. Dia panggil khatir haq. Khatir haq ni dia datang terus kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi macam wahyu. Macam pada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dapat terus. Ada ketikanya wahyu tu turun kat Nabi melalui malaikat Jibril. Ada ketikanya terus kepada Nabi Muhammad. Dia tengok keadaan dia. Jadi yang terus tu dia panggil khatir haq, bisikan terus. Kita tak adalah kalau khatir bisikan terus kat Tuhan ni. Kita pun lara, raplah, dengan nafsu pun banyak, cinta dunia pun tinggi, peratus cinta dunia pada cinta akhirat, banyak lagi cinta dunia. Cinta akhirat ni tak tahulah, ada kot sikit kot, berapa persen je. Tapi buat kerja nampak macam orang akhirat, tapi sebenarnya orang dunia. Jadi tak datanglah kat kita daripada Tuhan ni. Kemudian yang keduanya malaikat. Ini yang kalau datang buat kat kita. Bila nak buat satu benda tu, kita istikharah, maka Allah datang ilham. Bukan terus pada Tuhan. Kita orang awam ni tak ada. Dia datang melalui malaikat. Malaikat akan datang bisik kat kita. Bawa bisikan tu. Dia panggil khawatir tu. Dia bisik apa? Dia mengajak manusia itu ke arah kebaikan. Sehingga berlakulah. Sehingga kebaikan itu menguasai pemikiran, perasaan, jiwa dan akhlak kita tu. Dia duduk semua. Kat semua tempat, seluruh tubuh kita, rohani, jasmani tu. Sebab tu orang kalau duduk tempat ni, darjat dia tinggi di sisi Allah. Kalau orang soleh, manusia yang soleh, yang mulia, Allah bagi 4 darjat dia. Pertama, irhas. Irhas ni, ketika Nabi masa kecil, macam Nabi kita Nabi Muhammad, ketika beliau diangkat menjadi Rasul, dia bagi irhas. Irhas dia berjalan, tengah pandai awan tutup dia, duduk sebelah batu sembang dengan dia, macam tu. Itu Nabi, itu irhas. Kemudian bila Nabi diangkat menjadi Rasul, maka Allah beri mukjizat. Mukjizat semua orang faham lah, mukjizat Nabi tu. Al-Quran tu mukjizat Nabi lah. Okay. Kemudian lain daripada itu, lain orang awam, paling tinggi darjat ni macam sahabat, diberi karomah. Karomah ni kita sebut dalam istilah perkara yang mencari bagi adat. Maknanya benda tu berlaku di luar adat. Macam mana karomah Imam Syafi'i yang kita ikut? Nak tahu karomah Imam Syafi'i? Tu mazhab dia sampai hari ni tu. Karomah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hari ni orang tak tinggal. Semua pakat jadi pengikut pada mazhab dia. Itu karomah lah tu. Kita tak sedap sembang lah kata karomah ni boleh berjalan atas air. Boleh terbang atas angin. Kalau berjalan atas air tu, labah-labah air lagi dahsyat. Siang malam hidup dia duduk atas air. Kalau terbang tu burung lagi hebat. Kalau dalam air ikan lagi hebat pada kita. Kita ni nak kat mana?
Jadi kalau cerita pasal jalan tu bukan belum tentu lagi. Kadang-kadang istidraj pun banyak benda yang karut-marut ni pun boleh jadi. Sihir pun boleh jadi. Macam David Copperfield apa semua tu kan. Kita tengok. So yang tu bukan. Yang kita sebut ni, karomah ni perkara yang mencari bagian adat. Tu macam pok-pok para wali Allah tu, aulia-aulia tu, maka tu mendapat karomah. Manakala satu lagi pada orang awam yang soleh, Allah bagi maunah dia panggil. Maunah ni benda yang mencari bagi adat juga, tapi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Begitu. Tapi itulah dua benda nak perang dengan Dajjal akhir zaman ni nanti. Maknanya kita ni kena ada yang tu. Oh ya, nak cari mana Ustaz? Nak cari siapa nak jadi wali ni? Bukan tahu, wali pun tak tahu diri dia wali. Nak cari orang yang ada karomah. Nak cari orang yang ada maunah. Nak perang dengan syaitan, dengan Dajjal ni. Kena ada benda tu. Baik macam ni. Kalau kita tak ada, kita duduk tempat dengan guru-guru mursyid yang ada benda-benda yang mencari bagi adat orang-orang soleh. Yang Nabi kata ulama waris dia tu, waris Nabi tu. Kena duduk tempat tu. Kalau lagi kawan dengan orang hak jahil lagi, hari ni kita suka kawan dengan orang jahil tu, kena tipu saja. Sebenarnya kita ada bincang dah tentang macam mana jadi ciri-ciri munafik. Kita bukan nak hukum orang tu munafik macam mana, tapi dia pada 4 benda berlaku tu, bila cakap membohong, janji menipu, munafik dah tu. Kita kawan dengan orang begitu, kita suka orang kawan begitu. Kita tu suka kawan dengan orang-orang alim, orang ulama. Sepatutnya kita kawan dengan alim ulama. Sebab nak melepaskan kita daripada gang bisikan syaitan ni kan senang. Kena ada macam ni. Okey. Jadi itu bisikan. Kemudian itu yang baik. Dua lagi, satu dia panggil bisikan nafsu, dia panggil hawajis. Hawajis ni bisikan yang datang melalui nafsu kita sendiri, keinginan kita, syahwat kita. Dia bersekongkol dengan jin dan syaitan. Apa kerja dia? Membisikkan kat kita ni, mengajak kita ni buat benda yang fahsyak. Fahsyak ni benda keji. Keji lah maksiat ni. Penganiayaan, kemungkaran, kebinasaan, kerosakan. Macam-macam lah dunia hari ni kita tengok lah yang berlaku. Itu tentang daripada nafsu kita sendiri, keinginan syahwat kita. Tapi dia tak boleh lari daripada bimbingan syaitan, sebab syaitan tu dah jadi wali dia. Dia panggil wali syaitan. Kalau manusia juga ada wali, maka syaitan juga ada wali. Nanti kita bincang pasal wali syaitan kejap lagi. Maka yang keempatnya, bisikan daripada jin. Khannas ni dipanggil waswas. Waswas ni bisikan syaitan, khannas. Bisikan yang datang dan pergi. Baik. Jin syaitan, syaitan satu kumpulan lah. Saya ada terang semalam. Jin tu, bapak dia, tok dia nama Al-Jan, keturunan dia jin dengan syaitan tu. Syaitan pula keturunan dia pak hak iblis tu, Azazil tu nama dia iblis. Bila dia kena laknat, dia ditukar kepada nama iblis. Ya iblis. Dia panggil, dia tak panggil Azazil dah. Ya iblis, laknatullahi alaih. Maka kejadian jin ni daripada Al-Marish, lidah api tu. Yang dia sangat panas. Macam orang isap okok lah. Orang isap okok tu, kalau isap okok tu panas rokok tu, kalau masa dia sedut tu, dia punya kadar Celsius tu mencecah hampir 4000 darjah Celsius kepanasan rokok tu. Tembaga boleh cair tu kalau dia tak tepi tu. Tapi yang ini lagi panas pada itu. Itu kejadian jin dan syaitan. Tu. Maka yang keempat ni, dialah yang paling kuat yang kita nak bincang kejap lagi ni, tentang bisikan-bisikan yang datang dan pergi kepada kita. Maka apa yang dia kuasai? Pemikiran, perasaan, jiwa dan akhlak seseorang itu. Sehinggalah dinilai pada akhlaknya. Maka bila tengok orang tu, kita tahu lah dia ni bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Sebab dia mungkin orang yang fasik ataupun yang kufur kepada Allah. Semua benda dia buat jahat, semayang, tak ada puasa, tak ada apa pun tak ada. Sebab duduk dalam kejahatan, sebab dia telah dikuasai oleh jin dan syaitan dan nafsu dia. Maknanya bisikan-bisikan yang datang pada dia tu, wa'ima, apa saja yang dibuat bukan datang daripada Allah ataupun melalui ilham malaikat, tetapi semua tu daripada bulan syaitan. Sebab tu banyak kerja kita buat tak jadi. Buat projek bisnes yang cakap lah, okey Ustaz, mari kita buat projek ni pula. Oh, marilah kita pun. Tengok projek apa kamu nak buat. Oh, kita ada rancangan Ustaz, kita ada plan, multi-level plan. Meniaga larut malam. Tak payahlah, berhenti lah mengarut, menipu orang itu. Oh. Nak cari duit ni, kamu rancang dengan apa ni? Kamu isi kharah tak? Tak payah kot Ustaz, sebab apa? Bagus Ustaz projek ni. Kita ada Bitcoin, kita ada macam-macam lagi, saya pun tak faham. Tu. Jadi dia bawa kat kita benda yang nafsu-nafsi, yang setan bisik kat dia, nafsu bisik kat dia, okey rancang macam ni nak cari duit. Lepas tu buat plan hebat-hebat. Benda overpaid, tutup plan tu buat plan lain pula. Sama juga perniagaan lain pun, gaduh harga rendah dalam perniagaan, ada berebut reta yang sedikit tu.
Jadi begitu ya. Jadi dah kaedahnya kita nak faham macam mana ulama-ulama dia tulis. Dia tulis sebab dia sayang kat kita umat dia. Dia suruh kita mengaji, suruh kita belajar macam mana kita nak jaga supaya kita tak tersesat tipu oleh jin dan syaitan ni. Ya. Begitu. Jadi kita sambung lagi. Wallahualam. Baik. Jadi sedikit lagi tambahan tentang yang bisikan tadi. Bisikan ni macam ni tau. Kita nak kena belajar, nak kena faham benda ni. Kita kan ada niat. Kita selalu kita nak buat kita kena niat kan. Kita nak solat, kita niat. Kita nak wuduk, kita niat. Semua kita buat niat sebab Nabi kata innamal a'malu binniat. Cuma dalam hal ni jenis bisikan ni, dia ni bisikan ni datang dulu. Dia datang sedikit sebelum niat kita tu keluar. Kan? Katalah kita niat nak buat berniaga, tiba-tiba duduk saja, duduk lepak musim Covid ni. Duduk ngadat TV tu, air semayang pun tak ada, tahu terniat, ish, tengok program TV, bagus juga projek ni kalau aku buat. Dia pun terniat. Masa sebelum dia nak niat tu, nak buat satu benda tu, dia datang lintasan dulu. Tu dia panggil lintasan hati. Dia datang lintasan tu, cuit hati dia. Tu tergerak, dia kata, bagus juga aku projek ni. Maka lintasan yang datang ni yang kita nak tengok. Lintasan tu datang daripada siapa? Nafsu kita ke? Daripada syaitan ke? Ataupun daripada malaikat? Malaikat. Kita duduk situ saja gitu. Dah lah tak ada wuduk. Malaikat tak datang lah kalau tak ada wuduk. Sebab apa? Duduk dalam hadas. Lainlah kita duduk dalam wuduk, pas mayang ke duduk, zikir-zikir tu, datang lintasan ni. Mungkin baik kot yang ni. Nak tengok dulu. Jadi lintasan ni dia datang sedikit dulu daripada niat kita tu. Maknanya niat tu dia akan ikut lintasan hati tu. Kalau yang datang tu yang basic tu nafsu, maka jadi jahat lah kerja kita tu. Kalau niat lintasan tu daripada syaitan, pun jadi jahat lah kerja tu tak jadi. Maka malaikat saja yang jadi. Tapi alhamdulillah kita mengaji macam ni bila nak buat baik ni, Allah suruh mengaji, Nabi suruh mengaji. Yang ni insya-Allah lintasan tu daripada malaikat. Kita nak tengok macam mana kita nak bezakan lintasan yang baik dengan lintasan yang jahat tu yang datang. Bila kita nak buat benda baik dan kita mula suka. Ada orang tunggu dah sebut nak mengaji pagi ni, tunggu. Saya pun kalang kabut pagi ni dengan slide tak siap lagi. Nak buat slide lagi. Nak buat slide ni satu hal juga. Bukan boleh buat kejap-kejap tu jadi. Ambil masa tu kadang satu hari tu kita buat perlahan-lahan. Ni kesian tu kawan-kawan ramai lagi tu. Anak beranak lagi, anak beradik lagi, anak buah lagi, anak murid lagi yang nak mengaji ni yang tak faham. Tak apalah kita susah payah tak apa. Yang penting kita buat macam lilin lah. Kita ni jenis jadi lilin senang. Biar orang dapat terang. Kita susah tak apa. Yang penting. Pasal itu kalau ganjaran biarlah Tuhan yang kira di akhirat besok tak minta-minta kat dunia ni. Ya. Okey. So jadi kita kena belajar pasal tu. Jadi setiap kali kita nak buat satu benda, tu yang Nabi kata istikharah dulu. Nabi suruh istikharah. Sebab kalau petunjuk yang Allah tunjuk dalam mimpi kita tu kalau baik-baiklah. Kalau jahat-jahatlah. Jangan buat. Jangan gatai juga nak buat benda tu dah tak elok. Tu cara dia. Ni rumit lah. Lintasan memang susah. Kalau orang tanya saya pun saya susah nak jawab, Ustaz. Macam mana kita nak faham lintasan tu baik tu jahat? Dia tengoklah kerja. Kalau kamu tak nak tahu juga, tengok tempat jatuh dia. At the end of your job tu, apa akan jadi? Allah fail. Maknanya kalau yang fail tu memang itu semua nafsu-nafsi ataupun syaitan yang bisik. Dia suruh kita rugikan masa kita tu. Dia suruh kita lara, kita ralik. So kita bazirkan masa emas kita tu untuk hanyut dalam benda-benda tak ada faedah. Kita yang bodoh-bodoh ni pun ikutlah syaitan dengan nafsu tu. Konon-konon bagus Ustaz projek Ustaz kita buat. Kita boleh kaya raya Ustaz, boleh tukar kereta besar. Zaman sekarang ni Covid ni, nak kereta besar apa? Orang bagi tahu, Porsche tu, 100,000 lebih. Nak 30,000 cukup. Kamu nak ambil tak? Itulah kerja syaitan. Dia bagi kita hanyut lara dalam kehidupan kita. Tu jadi ambil belajar, kita belajar nak faham macam mana bisikan tu. Yang ni kena ada panduan. Sebab tu kena mengaji bab macam ni. Bukan boleh kita nanti duduk seorang kat bilik. Rasanya ni malaikat kot. Dia duduk rasa malaikat je. Nak dapat bisikan malaikat, kita kena keluar dulu daripada nafsu yang kita nak belajar sekejap lagi ni. Tak boleh duduk nafsu amarah. Tak boleh duduk nafsu lawamah. Tak boleh duduk nafsu mulhimah. Kena duduk nafsu mutmainnah. Tu kena ingat. Barulah malaikat datang. Kalau duduk lara raflah apa ni, duduk mari jumpa kita, itulah mendatang jin setan, itulah yang kerap. Jenis kejap-kejap setan ni. Kejap setan ni. Lah. Orang yang tuan tubuh tu pun dah jadi setan dah. Setan manusia berupa syaitan. Itu sebab manusia berupa syaitan. Inilah benda dia yang kita nak kena faham tu. Okey, baik. Baik, seterusnya kita tengok pula. Ni sajalah saya nak kenalkan dulu bagi kita faham. Orang nak sebut jin ni macam mana?
Di antara jin, ifrit, syaitan. Cerita hak jahat dulu. Hak malaikat tak payahlah cerita. Sebab malaikat tu baik sangat-sangat. Malaikat tu tentera Allah. Kita cerita hak jahat ni dulu. Jin ni adalah segala makhluk halus yang tersembunyi. Dia tak nampak. Dia jenis jisim yang halus. Jadi pengetahuan dia pun luas, panjang umur dia. Kita kalau tanya, bang, kau umur berapa? Aku baru 50. Dia tak, kau berapa ribu tahun. Sebab tu alam dia luas. Jadi 4 ni, pengetahuan dia pun banyak. Hebat ni, sebab hidup dia panjang. Kalau kita pun sama lah tengok. Kalau hidup panjang macam mana kita punya bijak ya. Macam-macam ilmu ada, macam setan tu. Apa dia tak ada ke dia? Jadi, Ifrit. Jin Ifrit yang ketika Rasulullah Mi'raj, bila baginda melalui tempat alam misal. Kat situ, lalu baginda, maka dia berjumpa dengan apa? Golongan jin yang sangat kuat dan bijak. Menipu. Sangat busuk hati terhadap manusia. Golongan ini sangat sombong lagi amat dahaka. Ifrit ni adalah raja. Dia raja. Dalam alam jin tu, yang 7 alam jin tu, alam jin kafir tu, Ifrit ni jadi raja yang paling besar kali. Memang dia kuat lah kalau siapa pernah jumpa dengan dia ni. Kemudian yang keduanya syaitan. Syaitan ni orang lain ke? Makhluk lain? Tak. Syaitan ni daripada kumpulan jin juga. Yang sangat sombong lagi dahaka. Pengacau. Dia menjadi musuh utama manusia. Dan mendapat laknatullah. Kutukan daripada Allah hingga kiamat. Jadi, syaitan, iblis ni raja dia. Dulu Azazil tukar nama kepada nama iblis. Iblis. Syaitan tu golongan dia, anak cucu dia, mana bala tentera dia. Ada satu lagi, Bunyan. Mari mana pula Bunyan ni? Orang Melayu dia sebut Bunyan ni. Bunyan ni kalau ikutnya dia sebahagian daripada jin, tapi sebab bercampur benih dengan manusia tu, duduk dalam 2 alam, maka dia panggil Bunyan lah. Ini cerita lebih kurang begitulah tentang Bunyan ni, yang duduk gaduh. Masa pregnant pergi jumpa doktor, ada anak, tengok dalam scan, baby elok ya. 6 bulan, 7 bulan, bangun pagi, mimpi beranak. Bangun pagi, baby dah lebuh. Dah tak mandang dah baby tu, tapi pergi jumpa doktor. Doktor tu, where's your baby? No, my baby already gone, gitu cakap tu, mak dia cakap. Tapi lepas tu anak tu dia panggil anak jin. Ini yang bercampur tentang semalam saya sebut tentang al-mugharibun, tentang bagaimana si suami menyetubuhi isteri dia tanpa membaca doa, maka syaitan duduk atas zakar suami tubuh isteri dia sama. Maka bila dapat benih tu, inilah benih yang keluarnya. Benda ni benda pelik sikit nak cerita pun. Okey. So jadi macam mana gangguan bisikan? Jin dia rasuk fizikal, syaitan dia main di dalam kita, di dalam sanubari kita, dalam hati kita, dekat nafsu kita, dia yang tersembunyi dalam, dia cucuk dekat situ, dia hasut dekat situ, dia nak sesatkan kita. Waktu bisikan dia beza nah. Jin, syaitan, iblis tu lah kerja. Jin dia main fizikal, yang kena pegang ramai-ramai orang tu. Dia sebab tu lah kita tengok macam mana yang, sebab tu Allah laknatkan syaitan ni. Masa Allah kata apa? Masa Allah tanya, bagi tahu ke iblis tu, iblis kata apa? Iblis jawab, sebab engkau telah menghukum aku dengan tersesat, aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan, kiri. Ni dia akan datang kat kita. Maknanya dia akan duduk kat kita, ke depan kita, belakang kita, tepi kita, atas kita, dalam hati kita pun dia akan duduk. Jadi sehingga dia kata apa? Kata Allah, engkau takkan dapat kebanyakan dari mereka yang bersyukur. Maknanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Allah kata kat iblis, mu tak boleh nak sesat mereka tu. Melainkan orang-orang yang ikut mu, yang mengambil mu sebagai wali syaitan. Ni syaitan juga ada wali. Wali ni penolong. Maknanya orang yang duduk atas nafsu yang jahat tadi, dia akan ikut syaitan. Syaitan akan tolong dia buat jahat. Buat jahat, menipu, mencuri, merompak, menyamar, macam-macam ajakan-ajakan syaitan tu. So jadi bila syaitan datang kat kita, siapa nak protect kita sekarang ni? Kita dah tak ada Datuk Guru. Harap diri kita sendiri. Bacalah doa apa-apa pun. Doa saja bukan tak boleh. Dia kena ada protector. Kalau Rasulullah dengan sahabat, Nabi itu menjaga para sahabat. Sehingga hampir semua sahabat masuk syurga Allah. Hampir semua para sahabat Allah naik di makam yang paling tinggi. Duduk di alam lahut. Duduk atas martabat nafsu yang kamaliyah. Kamil mukamil tu. Sebab dia ada protector, ada penjaga dia. Kalau kita tak ada penjaga, maka syaitan nanti penjaga kita. So iblis kata, malallahu syaitan fa'ani lahu syaitan, kata dia. Barang siapa yang tiada guru baginya, maka akulah guru baginya. Nampak tak dahsyat syaitan ni? Tapi orang kita ni buat tak kisah, buat dek je. Jangan apa yang kita kuliah pagi ni benda ni cukup serius, kritikal sangat-sangat. Pasal dia melibatkan kehidupan kita, rohani jasmani kita.
Janganlah dengar orang kata, yang ni ilmu apa? Dah kamu tak mengaji, kamu tak kerti lah bab ni. Lepas tu kena mengaji. Mengaji dunia banyak sangat, mengaji akhirat dah tak ada. So kita cuba faham benda-benda yang apa yang saya nak terang ni. Jadi kita nak selamatkan diri kita. Lepas tu kita kena ada mursyid. Mursyid ni kena ada masalah tasawufnya. Siapa mursyid kita? Kita nak ikut balik aliran tu supaya mereka ni sebagai penjaga kita. Sebab tu Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Lepas pada aku ni nanti kamu cari ulama sebab ulama ni akan jadi penjaga bagi kamu pula. Penjaga daripada ni lah. Setan ni, malaun ni. Ni dah tukang-tukang sesat kita. 16 malam kita bincang pasal syaitan. 16 jenis dia sesat kita. Dekat mana duduk pun semua kena. Boleh tepih ke? Mampu ke nak tepih? Hebat ke? Ni persoalan dia. So kita kena ambil fikir baik-baik bab-bab macam ni. Baik. Alhamdulillah. Okey, kita ke tajuk wali syaitan pula. Kalau wali manusia ni kita biasalah dengar tak? Wali ni apa? Penolong. Sebab dalam Quran pun Tuhan sebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah kata apa kat situ? Kemudian dalam tu disambung lagi wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tuhan sebut apa? Allah lah wali bagi orang yang beriman. Maknanya Allah tu penolong bagi orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Zulumat yang kita dah sebut nafsu mazmumah tu nafsu zulmah tu lah. Allah yang mengeluarkan manusia tu daripada zulmah sesat tu kepada hidayah, kepada cahaya. Dan orang-orang kafir pula. Dan orang-orang kafir, wali mereka adalah taghut, yakni syaitan. Yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kesesatan. Daripada cahaya, daripada hidayah Allah kepada sesat. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang disebut tentang itu dia tekan wali syaitan. Jadi yang wali, orang Datuk wali itu pula macam mana pula? Wali itu adalah martabat lantikan Allah. Yang Allah kata wali ni, mereka ni adalah penolong Allah. Macam mana juga para malaikat Allah tu. Mereka menolong. Jadi siapa dia wali daripada manusia ni? Yang mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah, yang tenggelam dalam lautan ma'rifatullah, yang duduk berintai-intai dengan Allah, yang musyahadah kepada sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So mereka ni makam-makam darjat yang tinggi di sisi Allah. Apakah mereka ni banyak ilmu? Tak juga. Bukan semua orang mesti ada ilmu banyak jadi wali. Tak, yang Allah pilih. Sebab dia ni makam dia Allah pilih, dia tinggi. Manusia ni yang diangkat oleh Allah tu pilihan Tuhan. Jadi yang mana Allah pilih, kita kena cari orang-orang yang dipilihan Tuhan tu kita ikut. Pasal orang ni lah yang akan mampu membawa kita balik kepada Allah. Jadi kena ada tu lah cerita balik kepada, kena ada guru mursyid balik. Kalau guru-guru yang atas dunia ni, yang ada lah ni kita tak boleh nak bawa ke mana. Mereka pun susah. Katanya dia pun tak berani. Boleh tak bawa ramai-ramai? Oh janganlah, saya pun, ana pun tak mampu, dia kata gitu. So jadi Allah dah bagi amaran pada kita lah. Apa Tuhan sebut dalam surah An-Nisa, kata dia. Firman Allah, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Jadi jangan ingat. Ni kita nak belajar ni supaya kita jangan terambil syaitan pula. Dia ingat-ingat ni tok guru dah. Nampak alim dah, lenggok kepala ni, janggut panjang, pakai serba jubah ni okey dah, okey, tetap syaitan. Tu kena hati-hati baik-baik. Jadi nak kena ada ilmu, kena ada tempat rujukan. Nak ikut siapa sebenarnya lepas ni. Kemudian Allah kata lagi dalam firman dia, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah. Orang yang berjihad ni, berjihad nafsu dia, berjihad jiwa raga dia. Dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan taghut. Orang kafir tengoklah hari ni, orang kafir apa dia mau buat? China, Amerika kita tengok. Apa dia perang? Semua ikut jalan syaitan, musnahkan orang. Entah-entah kita tak tahu. Covid ni pun mungkin rancangan-rancangan syaitan, rancangan dajjal. Tak tahulah China ke Yahudi ke apa ke yang sebar benda ni. Sebab dia orang nak jahanamkan kita. Sebab mereka dia perang untuk kehancuran, kebinasaan orang lain. Sedangkan orang beriman tak macam itu. Maka sebab itu Allah kata, perangilah, kamu akan pengikut syaitan itu. Ni pengikut syaitan lah yang jahat-jahat ni.
Kerana sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Tak kuat mana pun. Tapi kalau kita tak kuat, dia akan menang. Dengan kita kena kuat, dia kalah. Ni, jadi itu dah cerita tentang bagaimana jangan kita berwalikan syaitan tu. Maknanya na'udzubillah. Jadi lepas ni, kita kena start belajar dah. Mana kita nak pergi jumpa, mana menegur, kita nak rojok supaya kita terselamat daripada kawalan tadi. Tadi saya dah sebut. Syaitan akan datang, Allah kata. Dia mengaku dah kat Tuhan. Aku akan datang kepada manusia tu. Kau depan. Tak boleh depan, aku belakang. Kanan, kiri, atas, bawah. Dia masuk semua. Maka sebab itulah kita kena sering membaca Ayatul Kursi. Baca Ayatul Kursi itu. Sampai sehari 50 kali ke, 70 kali ke, 100 kali ke. Setiap kali habis kita baca, kita minta ke Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku. Aku pohon jadikanlah kota diri aku ni dengan berkat Ayatul Kursi ni. Kota di hadapan, kota di belakang, kota di kanan, kota di kiri, kota di atas, kota di bawah dan kota di dalam zat Muhammadiyah. Di dalam diri, kalbu kita tu, kita minta ke Allah supaya dengan berkat Ayatul Kursi tu minta Allah jaga. Allah pelihara kita. Kan? Tu. Maknanya, sebab itulah kita kena duduk sekali sentiasa dengan Allah. Allah dah suruh dah. Hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Allah. Kalau kita tak mampu nak duduk dengan Allah, Allah suruh pergilah cari manusia yang duduk dengan Allah tu. Banyak lagi manusia yang duduk dengan Allah. Pergi cari manusia-manusia ni, duduk dengan mereka tu. Supaya kamu juga duduk bersama dengan Allah. Kita tak nak duduk dengan orang yang duduk dengan Allah. Kita nak cari orang duduk dengan dunia. Kita suka kawan dengan orang banyak reta. Ni musim ni duduk reta sungguh, duduk di rumah. Mana pun tak boleh pergi. Kena kurung, padam muka semua. Bangun kalang kabut, barulah nak sebut nak mengaji, dah takut dah. Takut sana, takut sini. Jadi, kena duduk dengan Allah, dengan Rasul, dengan sekalian para malaikat, dengan sekalian para mukminin mukminat. Itu tanggungjawab kita yang Allah suruh. Ini yang sepatutnya kita kena buat supaya kita tak dikawal oleh syaitan laknatullahi alaih ni. Jadi sebab tu dia dengar nama syaitan je, laknatullahi alaih. Kena belajar dah sekarang sebut. Jangan puji sangat, dia tu tak boleh puji. Dan satu lagi saya nak pesan, jangan duk maki hamun syaitan tu. Celakalah, babilah syaitan. Kita buat gitu. Jangan. Syaitan ni bila kita maki dia, lagi gemuk dia lagi suka. Bila kita dah tak tahan sangat kena bisikkan itu, baca banyak-banyak auzubillahi minasyaitanirrajim, ulang sampai 10 kali, 20 kali, baca sampai rasa tenang hati tu. Tambah kita duk mengaji macam ni, dia lagi kerap datang cari kita. Oh, kamu dah kenal aku ya? Dulu kamu tak kenal lagi. Kita dah buka rahsia dia mula kacau kita lagi. Tapi tak apa, insya-Allah kita kena follow balik kita punya kaedah amalan zikir, kita buat macam mana yang kita akan bagi nanti panduan-panduan dan insya-Allah Wallahualam. Baik, alhamdulillah. So, setan duduk kat mana tadi? Kita sama balik. Dia suka dekat tempat macam mana? Jadi nafsu tu yang kita nak bincang ni, dia ada 7 martabat nafsu yang semalam saya sudah sebut. Daripada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Kamil mukamil paling tinggi. So yang saya nak sebut yang ni sebelum solat ni kita tak lagi Jumaat lah, kita kira ini kutubah lah kot ya. Macam kutubah Jumaat lah kot hari ni. Okey. So jadi 3 nafsu dulu. Yang nafsu ni duk berkawan dekat dengan syaitan. Syaitan cukup suka orang yang ada nafsu ni pasal senang, dia nak twist. Dia twist gitu je, orang tak ada fingertip je. Yang pertama amarah. Amarah ni nafsu paling hina, paling keji. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu yang sangat mengajak kepada kejahatan, amarah. Amarah ni kalau nak tengok dalam sudut orang kafir tu. Kalau kita macam orang kafir juga dah hambat dunia macam tu, serupalah dengan orang tu. Dia senang je nafsu ni. Kamu ikut siapa sekarang ni? Kamu ikut macam tu. Macam itulah. Terdetik di hati tu, nanti kita listkan perbuatan-perbuatan tu. Terdetik dekat hati kita tu, itulah nafsu kita kat situ. Jadi nak buang macam mana? Nafsu ni yang paling rendah. Jadi yang di diri yang di tahap ini Al-Quran sifatkan sebagai apa? Orang yang suka kepada keburukan dan kejahatan. Cukup suka benda jahat. Kalau dia buat kebaikan pun, buat syarat je. Kalau nak pergi sedekah ke orang pun, dia akan tempel siap-siap dah. Ni daripada persatuan dia lah. Ni dia punya nama. Kalau cek pun, cek hak boleh buang 3-4 kilo punya berat cek tu. Tunjuk, ni dia bagi kebaikan dia. Dia macam ni. Ni bukan Islam suruh. Sebab tu Nabi kata, kalau sedekah lah dengan tangan kanan. Tapi tangan kiri jangan tahu. Sembunyi-sembunyi sedekah. Tak payahlah kita nak berjalan ni musim COVID ni. Kita pun pergilah bagi barangan sumbangan kita kat orang susah. Tapi belakang kita ada seorang. Kau ambil video nanti kita masuk dalam grup ke bagi orang tengok.
Kau nak buat kerja nak tunjuk kat orang, kau nak buat kerja apa? Ni nafsu ni kena jaga. Dia cukup licik. Nafsu tu duduk kat kita ni, nafsu tu. Okey. Kemudian yang keduanya, kita pergi pula. Yang ringkas-ringkas je lah. Nak masuk zuhur dah. Nafsu lawamah. Nafsu amarah, bila kita berusaha, beramal, berzikir, sampai kita dapat keluarkan dia, dia akan berubah menjadi nafsu lawamah. Dia naik satu tingkat lagi. Orang yang di peringkat ni, lawamah ni, dia dah ada kesedaran. Ada mula insaf. Oh, dia kata dia dulu jahat lah. Dia nak bertobat dah. Tambah lah ni pula makan pun dah kurang, tak ada dah. Mula dah teringat ke Tuhan. Nak buat baik tapi tak tahan lama. Dan sekejap je. Habis Covid ni, seronok balik, dah meloncat pula. Dah meloncat seronok pula. Dah terlupa dah masa dia susah kemarin tu. Walaupun dulu dia memang jahat sangat. Tu ni peringkat ni. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata Tuhan bersumpah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Ni Allah kata dalam Quran ni. Ketika itu, masa ni timbullah perebutan antara nafsu dengan akal dia. Nafsu nak ajak ke jahat. Dia dah mengaji dah ni, dah mula mengaji dah ni. Dah reti dah, akal tu dah mula ada syarak dah kat akal dia tu. Akal kata, tak payahlah bang. Tak boleh ni, syarak tak bagi. Syarak kata, kita orang Islam ni kena taat kepada Allah. Kena tegak amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kata akal, duk perang dengan nafsu. Jadi orang yang ada nafsu lamah ni, dia kata susah macam ni bang. Kita nak buat macam mana ni? Jadi dia ni, macam ni aku ingat. Kita buat dulu, tak apa, esok kita taubat lah. Dia macam ni, lawamah ni. Dia macam lalang. Macam lalang, kanan boleh, kiri boleh lagi. Tapi nak baik dah. Nak baik dah, tapi tak boleh baik lagi. Macam semalam saya sebut, dia berjalan atas jalan, nampak air yang kita panggil Fata Morgana tu, mirage tu. Tu dia kata laut dah. Walau tu bukan laut lagi, itu baru apa nama ni, reflection. Cahaya yang kata mirage tu. Jadi itu macam ni. Jadi dia tak boleh lagi nak tinggal benda maksiat. Dia masih lagi nak buat, tapi buat baik buat juga. Pergi masjid pun kena mula dah. Dulu tak nak pergi masjid. Tapi pergi masjid pun cerita habis kat orang, canang habis. Semua orang berkat tahu. Masuk dalam apa ni, FB lagi. Masuk dalam FB ni panggil apa? Facebook, tempat ratapan. Ratapan ni ada dua jenis. Satu dekat Israel, dinding yang orang Yahudi duk pergi meratap, merayu, mencerita habis masalah dia. Lah ni orang ratap pula dalam FB. Sebab tu jahatnya FB ni, tempat ratapan, cerita habis dalam tu. Dia sekarang ni dia kat sini, dia itu, dia ni. Bangga sangatlah orang masuk FB ni, cerita habis. Sampai rumah tangga mencerita, habis. Rongkai, londeh habis cerita kat orang dalam FB ni. Ni tempat maksiat paling jahat kali. Itulah yang Dajjal buat platform tu supaya kita tu cerita hai rumah tangga kita, hai peribadi kita. Rongkai habis, tunjuk habis satu dunia sampai Dajjal pun tengok. Kalau zaman Firaun dulu, yang tahu Firaunnya kat Mesir. Zaman sekarang ni satu alam ni tahu. Semua orang tahu apa berlaku kat rumah kita. Teruk tak teruk kita rupa itu. Ni nafsu apa ni orang macam ni. Jadi inilah kata dia nak buat baik tapi dia nak tinggal jahat, nak buat baik tapi cerita habis kat orang. Kau diam sudahlah. So jadi kita kena usaha. Lepas tu bila kita duduk kat sini, lepas tu kena ada guru. Kalau dalam keadaan tarikat, orang macam dia dikurung ya. Duduk dalam zawiyah tu, duduk kat pondok dia kurungnya, berzikir dulu, kena beramal, berzikir, puasa lah itu sampai keluar. Sampai hilang jahat tu. Dia kena uzlah betul. Ni tengah uzlah lah ni kita ni. Ni rasanya lepas ni uzlah pula lagi. 14 hari lagi. Tengoklah insya-Allah. Sebab dia biasanya 40 hari. Kalau nak berhenti nak COVID ni kan. Itu kalau ikut daripada segi Ibn Sina dia kata. Jadi, okey. Jadi lawamah ni itulah martabatnya, kita nak tinggal ke tempat yang lebih baik, maka ni nama dia lawamah. So jadi bila orang sebut nafsu lawamah, teruk juga ni, nak lepas ni dengan senang. Memang rumit. Kalau duduk di rumah seorang-seorang sendiri tak payah. Memang rupa itulah macam mana hidup adalah ni, itulah rupa dia. Tak keluar-keluar daripada jahat. Sebab nak pergi kepada baik itu kena ada penolong, kena ada wali penolong. Siapa? Kena ada Allah tolong. Tapi nak sampai kepada Tuhan, kita dah lah tak kenal Tuhan. Nak kenal Nabi lagi jauh. Maka kita carilah guru mursyid yang dekat kita, siapa-siapa yang boleh kita ikut, bagi guideline kat kita, tolong bantu kita, kan? Untuk kita keluar daripada nafsu yang jahat kepada nafsu yang baik ni. Okey. Jadi itu yang ni dulu. Okey, kita berhenti sekejap ni. Baik, kemudian yang apa ni, yang satu lagi ni nafsu mulhammah. Mulhammah tu pun kadang disebut mulhimah, nafsu tu Jadi dalam Qurannya disebut nafsu mulhimah dalam firman Tuhan tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaan tu. Ni nafsu dia ni kat sini. Jalan takwa tu yang kita bincang panjang agak semalam tentang bagaimana Tuhan menyebutkan tentang jahat tu dulu, kemudian datanglah takwa tu kepada Allah. Dia dah mula makin tinggi dah nafsu ni. Jadi di peringkat ni rupanya baru nampak jalan untuk menuju Allah. Yang masa nafsu lawamah tu dah nampak dah, tapi dia jadi lalang. Sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Kejap dia okey, kejap dia tak okey. Jadi dia nak pindah tu macam mana kedudukan dia, tak mampu lagi. Maka bila sampai peringkat mulhimah ni, Allah dah tunjuk dah kat dia jalan. Inilah cara Allah nak, bila Allah nak seorang tu jadi baik, maka Allah akan ilhamkan kebaikan pada dia. Bila kita buat kuliah mengaji macam ni, bukan senang nak mengaji ni pun setengah mati. Tapi Alhamdulillah dengan sebab Covid ni pun, maka tertubuhlah kita punya jemaah kita dalam pengajian ni. Walaupun ala kadar, saya pun sebenarnya tak mampu dah nak bincang dengan kamu semua ni. Kalau lebih baik, saya rasa ini yang saya nak cerita ni benda-benda fardu ain. Asas dulu. Bukan senang lah. Kita nak jadi baik tu kena ada orang tunjuk kita. Macam kita ni macam orang buta lah. Kalau ada tongkat, kita rasa survive. Kalau tak ada tongkat, nak jalan tak boleh. Dia teraba-raba dalam gelap. Macam itulah juga kepada ilmu ni. Maka, bila mencapai darjat mulhamah ni, jadi, insya-Allah. Sebab Allah kata apa dalam firman itu? Allah kata, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Ni Alhamdulillah. Jadi, saya tengok dalam grup yang kita buat ni pun, yang nombor 2 pun makin bertambah dah. Duk mesej, ustaz ni tak boleh masuk, ustaz dah penuh, dah full lah. Kemarin kamu tak nak masuk, tak nak ngaji. Kalau boleh tak nak ngaji, dengar duk ceramah ni tak tahan telinga. Marahlah ustaz, suka marah kat bukan. Kuliah ni tegur dia kena tegur kepada manusia. Nak tegur kat lembu, wahai lembu, tak payah. Lembu tu Allah kata wahai lembu, mu makan rumput. Lembu tu makan rumput. Manusia ni, wahai manusia, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik. Dia bantai juga syubhah ke, yang penting KFC ke McD, tak tahulah benda lagi yang dia duk makan tu, kita pun tak faham. Halal ke tak halal kita tak tahu. Syubhah ke? Itu manusia. So jadi teguran kita ni hanya kepada manusia, pasal manusia tu yang ada nafsu, yang ada hati. Baik. Kemudian bagaimana keadaan orang yang ada nafsu mulhimah ni? Iaitu apabila dia rasa nak buat baik, dah rasa berat pula. Nak buat baik ni dah naik nafsu dah ni. Dia dah berzikir daripada nafsu lawamah tu, naik dah. Allah angkat naik. Allah dah tunjuk jalan kat dia. Tapi bila nak buat baik, hai berat pula lah kan. Bila panggil mengaji je, okey saya kat KM lah ni, kita ada kuliah. Kita nak buat kuliah dekat mana kita punya office, dekat kita punya dekat Ampang Pandan Indah tu. Pakai tak jawab mesej habis. Pukul 11 sekarang pun jawab. Atau pagi esok, ustaz semalam sorry ustaz, saya ada meeting lah. Macam tu. Meeting dunia. Yang kita nak bawa ke akhirat tak nak. Tu. Macam tu dia jadi berat. Ngelak macam tu. Tapi tak apalah. Niat tu ada nak jadi baik tu. Baik. Kemudian, dalam keadaan bermujahadah tu, dia buat kebaikan. Masa itulah, bila datangnya hidayah tu, dalam hati kita, kita punya rasa takut kepada kemurkaan Tuhan dan neraka ni. Kita cerita gini. Masa mula-mula Covid serang tu, masa kita kena kuarantin, cuba apa perasaan kamu semua kat sini? Maknanya semua orang kita terasa cukup takut. Masa tu kita rasa takut gerun kita kat Tuhan. Kau takut kat Covid tu. Masa tu kita tahu lah kita punya iman di mana. Kalau orang beriman ni, dia steady ya. Dia kata kalau Allah nak ambil aku musim ni pun, tafadhal, silakan. Memang Allah dah takdir dah. Jadi orang yang beriman, dia serah kepada takdir Tuhan. Orang yang macam kita ni, yang alfa, ghaflah, lara, leka, lalai, kita takut kat Covid tu nombor 1. Hari-hari buka, duk tengok, duk kira orang mati. Buat apa kamu duk kira orang mati? Kira iman tu dah makin naik ke belum? So bila kita duduk kena kurung macam ni Tuhan nak bagi kita iman, supaya iman kita tu naik. Dengan apa? Beramal ibadat. Bukan sudah menghadap handphone, duk menghadap TV, duk tu buat ini benda-benda yang lara lagi. Sedangkan musim ni musim ujian Tuhan. Allah bagi peluang kat kita. Sebab tu Nabi kata, azab ni wabak ni adalah azab kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Tetapi rahmat kepada orang yang beriman, orang Islam. Rahmat Allah bagi. Kita duk nampak, macam mana rahmat ni lepas ni susah ni. Nak makan tak boleh ni. Kita duk nampak benda yang negatif. Kita tengok sikit lagi apa akan jadi. Kita sama-sama tengok lepas ni. Tengok macam mana Allah nak susun kehidupan kita, orang mukmin. Orang mukmin. Kalau dia takat jadi orang Melayu Islam, tak jadi apa lagi.
Kalau dia duduk layan dengan perangai-perangai amarah lawamah tu, sampai bila pun macam tu. Habis COVID pun dia macam tu lagi. So jadi, bila dia berhadapan dengan benda maksiat, hatinya masih lagi duduk teringin lagi. Hati tu masih ada lagi. Tapi dia boleh lawan lah. Bila dia terkenalkan balik nikmat syurga, teringat balik macam mana cerita kisah-kisah kat syurga. Ni kita tak cerita lagi syurga macam mana. Nanti kita cerita pula syurga neraka macam mana kalau dah masa nanti insya-Allah. Jadi bila dah belajar pasal syurga, Allah dia kata, tak payahlah ke neraka ni, aku pun tak nak dah. Sebenarnya yang sedar ni orang tua je. Itu pun jarang yang dapat sedar cepat. Maka dengan sebab itu, istilah mujahadah ni sangat-sangat diperlukan untuk mujahadah. Jadi dalam hatinya masih lagi ada sifat-sifat mazmumah yang keji. Tapi dia sudah dapat mengenali penyakit. Dulu tak dapat lagi. Dia tak tahu penyakit lagi. Dia tak kenal syaitan macam mana. Dia tahulah diri dia dulu sombong, riak. Cuma dia tak mampu lagi nak melawan tu. Belum cukup kekuatan lagi. Pada bab ni lah dia perlukan guru. Macam mana nak didik. Dulu peringkat masa amarah, zikir apa nak baca. Ada juga orang tanya saya, ustaz ni zikir apa nak buat ni peringkat ni. Naik sampai tu peringkat, dia naik ke lawamah, kita tengok, okey, kamu baca zikir ni pula. Tu dalam zikir kita ada peringkat 1, 2, 3, bukan apa. Nak sesuaikan dengan keadaan nafsu dia yang teruk tu kan, supaya dia dapat keluar tu. Nak bimbing dia. Naik nombor 5. Nombor 5 ni masih lagi tak ada jaminan syurga. Sampai nafsu yang mana? Ya Allah jamin. Iaitulah nafsu mutmainnah. Yang mana disebut ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, redha lagi dia redha itu. Jadi insya-Allah di depan ni nanti kita akan sambung kepada yang nafsu yang lebih tinggi mutmainnah. So jadi pagi ni saya rasa dekat ni dulu. Sebenarnya ada lagi nak cerita ni tapi dah tak sempat sebab dekat masuk waktu dah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita belajar ni pagi ni saya rasa bagi menekan kejahatan yang bersembunyi dalam jiwa sanubari kita tu, kita bawa dia keluar. Kita tekan supaya dia keluar, kita nak ganti dengan nafsu yang baik. Sebab kalau selagi kita kekal dalam nafsu yang jahat yang 3 ni, maka syaitan akan datang kat kita. Dan hati kita tu dia makin gelap, makin gelap. Imam Ghazali kata bila banyak maksiat dia jadi gelap hitam. Bila hitam tu syaitan duduk kat situ. Supaya syaitan keluar pada hati tu, kita kena keluarkan hitam tu biar dia ada cahaya kat situ. Mana kita kena banyak merujuk balik kepada Allah. Kena duduk dengan Allah selalu. Duduk dengan para rasul, duduk dengan nabi, duduk dengan guru kita, duduk dengan para malaikat, duduk dengan para mukminin mukminat. Mungkin ada orang tanya, macam mana ustaz nak duduk dengan malaikat? Kamu pandang sudah kata malaikat ada depan kamu tu. Pandang orang mukmin, orang muslimin, orang segala nabi, segala rasul, kita pandang, hadirkan mereka tu. Tak nak jadi salah. Bukan kita duk sembah dia apa pun. Kan? Sekadar dia duduk. Itu ahli-ahli syurga belaka. Ni kita duduk pandang benda jahat hari-hari. Duduk tengok dunia. Tak salah pula. Kita cerita macam ni, dia kata kita buat ajaran sesat pula. Yang kamu duduk cerita duduk berangan dunia tu tak salah. Tu lagi sesat. Sedangkan dalam Islam ni ada. Dalam tahiyat akhir sudahlah. Dalam tahiyat kita baca. Kita bagi salam kat Nabi tu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tu bagi salam kat Nabi tu tak sesat ke? Dah. Allah yang suruh. Bukan kita ada sembah Nabi. Kita sembah Allah tapi kena ada Nabi. Kalau tak ada Nabi Muhammad, maka amal kita tak sampai kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kena hadir dengan siapa? Kena hadir dengan sekalian malaikat. Semua malaikat kita kena hadir. Allah banyaknya. Tak usah cakap, tak usah pandang. Faham sudah. Hadir, kata ada sudah. Kemudian, sekalian Nabi dan Rasul. Sekalian mukminin, sekalian muslimin. Bukan kita sembah dia. Cuma hadir di situ. Kemudian kita kata apa? Kita syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Dah Nabi Ibrahim pula kita pandang depan kita tu. Bukan mana kita sembah dia. Sebab hati kita tetap menyembah Allah SWT. Cuma kita hadirkan di situ. Tu dalam tahiyat. Siapa suruh baca tahiyat? Allah yang suruh baca macam itu. Nak bagi tahu kat kita. Kena sebut nama-nama ni. Sebagai apa? Tawasul kita kepada mereka tu. Tawasul tu. Sebab mereka ni adalah orang-orang kekasih Allah. Jadi bila Allah yang suruh tu, kenapa pula kita nak petikai benda-benda pelik-pelik macam ni? Tu cuma kita tak ngaji. Bila tak ngaji, kita tak faham. Jadi cukup dulu, dia dah masuk kat zuhur dah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.